السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نقول بالله التوفيق. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Azza wa Jalla. Malam ni kita bertemu lagi bagi menyambung siri bacaan kitab syarah hadis Riyadhus Salihin. Pada malam ini kita bersama dengan hadis ataupun sampai pada hadis yang ke-422. Dan masih lagi dalam babur raja, bab mengharap ataupun bab harapan, jadi mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis masih lagi dalam riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله تعالى فيغفر لهم. رواه مسلم. Sabda Rasulullah SAW, demi Tuhan yang jiwaku berada di tangannya. Nabi ini sumpah. Nabi SAW bila bersumpah, Nabi bersumpah macam ni, ya? Demi Tuhan yang jiwaku berada di tangannya, kalaulah kamu semua tidak melakukan dosa, kalaulah kamu semua tak buat dosa, kalaulah kamu semua tak ada dosa, la dhahaballahu bikum, nescaya Allah Ta'ala akan membawa kamu pergi. Allah menghilangkan kamu, Allah menghapuskan kamu, Allah mematikan kamu. Ya, zahaba ni makna pergi. Jadi Allah bawa kamu pergi, maksudnya Allah matikan kamu lah. Okay, kalau kamu jenis tak ada dosa dah, ya, Allah akan matikan kamu. Wala jaa, dan sesungguhnya Allah akan datangkan dengan satu kaum yang selepas kamu, yang mana mereka itu melakukan dosa, yuznibun. Ya, fayastaghfirun Allah Ta'ala, lalu mereka memohon ampun, istighfar kepada Allah Ta'ala. Dia berbuat dosa, kemudian mereka beristighfar kepada Allah. Fayaghfiru lahum, lalu Allah Ta'ala ampunkan dosa mereka. Hadis riwayat Muslim. Jadi hadis ni pendek aja, kan? Nampak zahirnya, jazakallahu khairan, barakallahu fik, syukran. Zahirnya hadis nampak macam nak suruh buat dosa, tapi bukan nak suruh kita buat dosa, tapi nak ceritanya manusia ni memang berdosa lah, ya? Sentiasa ada dosa dan kesalahan, dan Allah Ta'ala nak beritahu bahawa Allah Ta'ala tu sentiasa mengampuni, kan? Sentiasa memberi keampunan. Kerana apa? Kerana itu nama dan sifat Allah Ta'ala, kan? Ghafur, Ghafurun, Rahimun, kan? Jadi Allah Ta'ala bersifat dengan sifat maha pengampun. Jadi kalau tak ada orang dosa, macam mana Allah nak zahirkan sifat keampunan dia tadi, sifat ghafur dia itu, okay? Jadi dibaca tentang Allah Ta'ala ghafur rahim, ghafur rahim. Hatta dalam Quran ada dipanggil ada surah Ghafir, dan ataupun surah Al-Mu'min, kan? Hadis nak menjelaskan, kata Syekh Salim hafizahullah ta'ala dalam kitab dia syarah Riyadhus Salihin, iaitu kitab Bahjatul Nazirin. Dia kata yang pertamanya, hadis ni nak cerita tentang kelebihan kurniaan Allah Ta'ala ke atas hamba-hambanya dengan kemaafan dan keampunan. Bahawa Allah Ta'ala sentiasa bersifat dengan sifat Al-Afu. Al-Afu, yang kita dah baca, Allahumma innaka afuun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, semuanya engkau maha pemaaf, okay?
Allah Ta'ala Maha Pemaaf dan Maha Pengampun. Keduanya, kullu bani Adam khatta'un, semua anak-anak Adam ini ada melakukan dosa dan kesalahan, kesilapan. Jadi kalau macam tu, wajib ke atas setiap hamba untuk bersegera, kan? Bersegera beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kan? Jadi kita beristighfar dan kita kembali kepada Allah Ta'ala sentiasa. Jadi maknanya bukan payah pun Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Bukan payah pun. Tapi kita ni dilalaikan oleh syaitan, kan? Yang telah melalaikan kita daripada istighfar kepada Allah, kan? Jadi kita sentiasa berta'awuz lah, isti'adzah dengan Allah Ta'ala daripada syaitan ar-rajim. Jadi begitu. Lagi pengajaran daripada hadis ini nak menzahirkan tentang hikmah at-taklif. Maknanya Allah Ta'ala membebankan kita dengan amalan-amalan tertentu. Ada yang wajib kita lakukan, kan? Kita kena tunaikan hak-hak Allah Ta'ala, hak-hak anak Adam. Kita kena tunaikan hak-hak kita. Apabila kita tidak menunaikan hak itu, kita telah melakukan dosa, kan? Di sinilah apabila kita melakukan dosa, zahirnya makna bagi nama-nama Allah Ta'ala, kan? Yang mana Allah Ta'ala, nama dia itu menunjukkan tentang sifat dia dan zat dia. Setiap nama Allah Ta'ala menunjukkan tentang zat Allah dan tentang sifat Allah Ta'ala, kan? Baik. Jadi sifat dia sifat afu, sifat memaafkan, kan? Sifat fi'liyah Allah Ta'ala tadi maknanya Allah memberi kemaafan, al-maghfirah, keampunan. Sifat fi'liyah, Allah Ta'ala memberi keampunan. Kemudian Allah Ta'ala menutupi hamba dia yang melakukan dosa tadi, kan? Sebab tu kita hadis yang kita baca dulu, maknanya cerita berkenaan dengan orang yang melakukan dosa sembunyi-sembunyi. Orang lain tak tahu, Allah Ta'ala tahu. Di akhirat nanti Allah Ta'ala kata, Allah tunjuk segala dosa-dosa yang dia buat sembunyi-sembunyi itu. Maka Allah Ta'ala kata, dulu, kan, aku tutup dosa engkau. Orang lain tak tahu engkau buat dosa. Sekarang aku ampunkan bagi engkau. Itu nak cerita tentang sitruhu azza wa jalla tadi. Allah Ta'ala tadi maha menutupi aib hamba-hamba dia. Sebab tu di antara orang yang Allah Ta'ala murka, Allah marah, ialah orang yang melakukan dosa, orang lain tak tahu, kemudian dia bercerita kat orang. Dia bercerita dekat orang dengan dosa yang dia buat. Wah, ni Allah Ta'ala murka, Allah Ta'ala marah, kan? Jadi wajib bagi kita menyembunyikan segala dosa. Kita rahsiakan kepada siapa-siapa pun, hatta orang dekat kita, pasangan kita ke, siapa ke, kawan-kawan kita ke, hatta kawan-kawan kita, jangan kita bercerita dosa kita yang kita buat. Jadi maknanya kita hanya perlu mengadu kepada Allah Ta'ala dan memohon ampun pada dia, supaya dia tutup aib kita. Dosa ni aib. Dosa ni adalah keaiban diri seseorang, kan? Jadi begitu. Ya Allah maha menutupi, yani sitirun atau sattarun, ya? Dan Allah Ta'ala melepaskan, membiarkan untuk tidak menyiksa sesiapa yang dikehendaki di kalangan hamba dia yang berdosa, daripada kalangan orang yang beriman lah, di kalangan orang yang beriman yang melakukan dosa, yang dia itu berhak untuk dicampakkan ke dalam neraka jahanam, tetapi Allah Ta'ala, dia maha menghendaki, maha menghendaki. Kalau dia nak membebaskan orang tersebut, maka dia bebaskan orang tersebut daripada dosa-dosa yang dia lakukan. Kalau dia nak siksa orang tadi, yu'adzibu man yasha' wa yarhamu man yasha'. Dia menyiksa siapa yang dia kehendaki dan dia merahmati siapa yang dia kehendaki. Itu Allah Azza wa Jalla yang kita kenal, Tuhan kita tadi. Kemudian dengan sebab perbuatan dosa ni juga dan sifat keampunan Allah Ta'ala terhadap makhluknya, terhadap hamba-hambanya,
Disitulah dia zahirnya hikmah pada penciptaan apa yang Allah Ta'ala benci daripada sebab-sebab tadi. Apa dia sebab yang Allah Ta'ala benci? Iblis. Penciptaan iblis tadi mana dia adalah merupakan sebab yang Allah Ta'ala benci. Kan? Tapi Allah ciptakan dia. Kenapa? Hikmah dia tadi untuk dia zahirkan sifat keampunan dia kepada hamba-hamba dia yang beriman yang telah tergelincir melakukan dosa, yakni selain daripada dosa syirik lah. Sebab dosa syirik tak ada keampunan. Sebab tu penting, amat penting kita mengetahui perkara-perkara yang boleh merosakkan akidah kita, perkara-perkara yang boleh membatalkan akidah kita. Jadi kita kena tahu bahawa akidah itu boleh terbatal sebagaimana wuduk kita terbatal, boleh terbatal wuduk, macam itulah akidah boleh terbatal. Dengan melakukan kesyirikan tadi, diminta kepada jin tu, jin ni dan sebagainya, minta kepada orang dalam kubur, sujud di kuburan, kan, macam perbuatan sebahagian daripada puak-puak gulat sufi tadi, kan, begitu. Baik, begitu juga beriktikad dalam hati bahawa Rasulullah tidak menyampaikan seluruh agama tadi. Rasulullah ni akan datang sampaikan agama kepada orang-orang tertentu daripada kalangan umat akhir zaman. Ini juga i'tiqad yang kufur. Kenapa? Kerana ia menyalahi nas Quran. Kenapa? Apabila dia orang tadi dia beranggapan bahawa agama belum lengkap, sedangkan Allah Ta'ala telah kata agama ni lengkap. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini aku telah sempurnakan untuk kamu agama kamu. Tiba-tiba ada orang yang datang mendakwa, kan, macam tarikat Tok Guru tarikat Tijaniyah, kan. Jadi mereka mendakwa bahawa Rasulullah datang secara yaqadhah, sedar, mai bagi ajaran ilmu yang tidak pernah diajar kepada orang lain. Kan? Dia ajar selawat selawat tafrijiyah, kan, dalam tarikat Tijaniyah tu, kan. Ini i'tiqad yang membawa kepada kufur. Kenapa kufur? Kenapa? Kerana di situ terdapat dakwaan, kan, anggapan bahawa agama Islam belum lengkap, sedangkan Quran kata Islam dah lengkap. Jadi ini menafikan bagi nas Al-Quran. Orang yang nafikan Al-Quran, apa hukum dia? Kufur. Kufur. Maknanya bahaya. Jadi, sebab tu Allah Ta'ala sebut, kan, tentang orang ramai yang mengaku Islam tadi, mereka tak tahu Islam ni macam mana. Allah sebut dalam surah Yusuf, Allah Ta'ala kata, wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Tidak ramai orang yang beriman kepada Allah Ta'ala, kan, melainkan kebanyakan mereka itu adalah orang-orang yang menyekutukan Allah, syirik, kan, minta istighathah dengan orang mati. Inilah kesyirikan. Tapi inilah yang dipertahankan oleh ahlul ahwa'i wad dalal, pengikut hawa nafsu dan kesesatan. Mereka mendatangkan hujah-hujah, kan, cari kata ulama ni nak bagi boleh istighathah dengan orang mati, kan. Sedangkan kita hanya beristighathah kepada Allah Subhanahu wa taala, kan, meminta. Istighathah ni apa dia? Talabul ghaus, minta pertolongan kepada Allah, kepada Allah Ta'ala dengan minta pertolongan kepada Allah Ta'ala, yang mana makhluk tak boleh nak bagi tolong, makhluk tak boleh tolong, kan. Allah Ta'ala saja yang boleh bagi tadi. Contohnya apa? Hilangkan musibah Covid kepada kita, kan. Pergi istighathah di kubur Habib Nuh dan sebagainya di Singapura dan sebagainya. Ini satu kesyirikan, supaya dia tadi minta kepada Allah Ta'ala untuk hilangkan Covid-19 ni. Ini sebiji seperti mana perbuatan musyrikin jahiliyah yang Allah sebut dalam surah Az-Zumar tu. Allah Ta'ala cerita hikayat tentang puak-puak musyrikin tadi, kan. Dia apa kata? Kami sembah berhala supaya apa? Kan? Kami sembah dia supaya dia dapat mendekatkan diri kepada Allah. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Kami tidak menyembah berhala-berhala ini, kan, melainkan supaya mereka dapat mendekatkan diri kami kepada Allah. Kami tak boleh minta terus kepada Allah kerana tak mustajab doa kami.
Mereka anggap diri mereka doa mereka tak mustajab. Padahal Allah Ta'ala suruh kita minta. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Tuhan kamu kata, minta Allah, aku akan perkenankan kepada kamu. Tapi mereka kata, kami tak boleh minta terus kepada Tuhan. Sebiji sama dengan perbuatan musyrikin jahiliah. Mereka kata, kami tak boleh minta terus kepada Tuhan kerana kita tak suci. Berhala-berhala ni suci. Orang dalam kubur tu suci. Sama. Musyrikun. Walaupun mereka solat, puasa, haji. Tapi akidah dah rosak, nak buat apa? Akidah dah rosak, tak boleh pakai dah. Kena mengucap balik taubat dan istighfar tadi. Dan tidak mengulangi kesyirikan. Kalau kita bermakmum dengan orang, kalau dengan mereka, kalau kita tahu secara zahir, maka tak boleh lah. Kan? Kita tahu dia ni memang kuburi punya orang, tak boleh lah. Walaupun serban besar atas kepala. Pakai serban besar atas kepala. Tapi kalau kuburi yang jenis sembah kubur, puja kubur dan sebagainya tadi, tak boleh lah. Jelas kesyirikan apa tadi. Tapi kalau kita tak tahu, kita main-main semayang, jangan tanya, akidah apa? Tak boleh tanya. Bukan disuruh kita untuk bertanya, ni jadi imam ni, akidah betul tak betul? Janganlah. Kan? Semayang je lah, solat je. Tapi kalau kita tahu zahir yang macam tu, tak boleh lah. Begitu. Itu pun diberi penjelasan kepada dia. Ya kan? Bila dah diberi penjelasan kepada dia, maka dia tetap membantah, maka tak ada keuzuran dengan kejahilan. Begitu. Baik. Ini cerita ni. Kemudian yang seterusnya nak cerita pengajaran kata Syekh di sini hafizahullah taala, laisa fil hadis tahridun ala fi'l ma'siyah. Dalam hadis ini bukan menggalakkan kita untuk melakukan maksiat. Sebab Allah Taala kata, sebab Nabi kata, kan, kalau kamu semua tak buat dosa dah, Allah akan habiskan kamu. Allah akan lupuskan kamu. Allah akan datangkan dengan satu kaum yang lain yang mereka tu berdosa, kemudian mereka minta ampun kepada Allah Ta'ala, maka Allah ampunkan mereka. Bukan makna nak suruh kita buat dosa. Tapi hari ini nak takrir, nak cerita kita ni memang pendosa lah, tak boleh lari lah. Nah, yang ustaz ke, nak murid ke, siapa ke, tak lepas daripada salah dan dosa. Sebab tu kena sentiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi. Hadis ni maknanya dalam dia terdapat khabar gembira lah. Khabar gembira dengan pengampunan daripada Allah Ta'ala, kan? Dan menghilangkan perasaan takut yang amat sangat dalam diri para sahabat. Para sahabat radhiyallahu anhum mereka takut sangat dengan dosa mereka sehingga mereka lari ke bukit Bukau, kan? Lari ke Gunung Ganang tadi, ya. Menjauhi kehidupan dan nikmat hidup tadi kerana takutnya amat sangat dengan dosa tadi. Jadi maknanya bila disebut hadis ini, maka itu menjadi ketenangan lah bagi mereka. Kan? Ketenangan bagi mereka bahawa dosa istighfar. Dosa istighfar. Buat 1000 dosa, bukan nak suruh kita buat dosa, tapi kalau kita buat 1,000,000 dosa pun, lepas dosa istighfar. Lepas berdosa istighfar. Maknanya kita mengetahui anna lana rabbun. Ya, bahawa kita mengetahui bahawa kita ni mempunyai Tuhan. Yaghfiru lana dhunubana, yang akan mengampunkan segala dosa kita. Buat dosa kan, dah buat menyesal, Allah menyesal. Istighfar tak mau buat, tak mau dah, tetap buat pula. Menyesal pula, istighfar pula. Tobat pula, tak mau buat dah, ya Allah, tak mau buat dah. Nanti lupa buat pula. Kan? Jadi sejuta-juta kali buat dosa pun bila minta ampun, Allah akan ampunkan. Tapi kita kena ingat, kan, bahawa ni kalau aku buat dosa pula, mati je lah buat dosa ni je lah. Kan? Al-a'mal bil khawatim. Amalan ni dikira masa lastnya. Nasallallahu husnul khatimah. Kita minta kepada Allah Ta'ala husnul khatimah, kan? Begitu. Yang ni kesudahan yang baik. Supaya jangan kita dekat-dekat mati tu kita buat dosa. Kan? Gitu. Biar. Maknanya dalam keadaan kita mati tadi kita buat pahala. Kan? Tak kira lah buat apa, baju kopi ke apa kan? Ini kira pahala lah tu, insya-Allah, kan? Jadi kita minta supaya Allah Taala beri kepada kita kesihatan yang baik, umur yang panjang, untuk terus dapat memperbanyakkan pahala dan ibadat dengan penuh keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, ni cerita tentang para sahabat, dia berbimbang cukup macam tu, kan? Macam cerita Hanzalah tu, kan, radhiyallahu anhu, yang dia ni cukup bimbang, dia kata habis dah, jadi munafik dah, kan? Jadi Nabi SAW tenangkan dia,
Nabi tenangkan dia. Nabi kata bukan macam tu kan. Kalau hampa ni duduk di rumah khusyuk macam mana hampa duduk dekat aku, maksud hadis tu, malaikat turun salam dengan hampa dah. Hampa ni bukan manusia dah, hampa malaikat dah. Cerita macam tu. Jadi ini semua tasliyah lah, tasliyah hiburan ataupun memberi kita panggil motivasi, ketenangan kepada kita bahawa Allah Ta'ala tu sentiasa mengampunkan segala dosa. Dan kita kena paling mengharapkan ketika mana rahmat Allah Ta'ala, ketika mana? Ketika saat-saat kesudahan hidup kita, ketika saat akhir kehidupan kita tadi kan, maknanya masa tu kita kena betul harap sangat dengan rahmat Allah Ta'ala, kena takutkan azab Allah Ta'ala, maka Allah akan amankan kita daripada ketakutan kita kan. Macam mana kata Nabi SAW kepada orang yang sahabat yang sakit tu kan, dia kata apa yang kamu harapkan? Aku harapkan rahmat Allah. Apa yang kamu takutkan? Aku takutkan azab Allah. Maksud hadis tu kata Nabi SAW, mana tidak ada orang yang dalam keadaan macam ni dia ada perasaan macam ni, melainkan Allah akan amankan dia daripada apa yang dia takut, dan Allah Ta'ala akan limpahkan ke atasnya rahmat Allah. Nak cerita bahawa kita jangan putus asa daripada rahmat Allah Ta'ala tadi kan. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dhunuba jami'a. Katakanlah, hai hamba-hambaku yang telah menzalimi diri mereka sendiri kan, dengan melakukan dosa maksiat, janganlah kamu berputus asa daripada rahmat Allah, sungguhnya Allah mengampunkan segala dosa. Jadi begitu. Hadis yang seterusnya nombor 423, wa an Abi Ayyub Khalid bin Zaid radhiyallahu anhu. Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, Khalid bin Zaid kan, yang kita kenal dia ni, sahabat ni, maknanya dia ketika umur dia 80 lebih dah kan, ketika para sahabat pergi untuk menakluki kota Konstantinopel kan, dia ikut serta, dia nak pergi juga berlayar, dia berlayar di atas kapal kan, pergi. Jadi orang kata, ya sahib Rasulullah kan, wahai sahabat Rasulullah SAW, engkau tak wajib dah pergi, engkau duduk di rumah lah kan, maksudnya engkau bukan ahli dah untuk pergi kan, umur 80 lebih dah. Dia kata, tidakkah Allah Ta'ala kata infiru khifafan wa thiqalan, tidakkah Allah Ta'ala kata keluarlah kamu berjihad dalam keadaan kamu ringan dan kamu berat, susah, sakit. Dia keluar juga, akhirnya dia mati di dalam, maksudnya ketika dalam pengepungan tadi kan, radhiyallahu anhu wa ardahu. Abu Ayyub Al-Ansari, dan dia kita kenal di awal hijrah Nabi SAW ke Madinah, Nabi duduk rumah dia lah ketika sampai ke Madinah kan. Jadi sahabat-sahabat, ya Rasulullah rumah saya, ya Rasulullah rumah saya, semua orang nak Rasulullah SAW masuk rumah dia, duduk rumah dia kan, transit di rumah dia. Dia pakai nak pegang tali unta Nabi SAW. Nabi kata biarkan dia, kerana dia diperintahkan, innaha ma'murah, biarkan unta ini kerana dia diperintah. Jalan, akhirnya berhenti di rumah Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu kan. Nabi SAW, maknanya rumah dia 2 tingkat. Jadi Abu Ayyub kata, Rasulullah duduklah atas kan, duduklah atas, kami duduk bawah, suami isteri. Jadi Nabi kata tak, kami duduk bawah. Pasal apa? Nanti ada orang ramai mari nak ziarah dan sebagainya, nak jumpa, duduk atas payah ha. Jadi perkara itu menyebabkan Abu Ayyub ini macam rasa macam tertekan kan, rasa macam Rasulullah SAW, Quran wahyu turun kat dia, kita duduk atas dia macam mana? Jadi susah, dia rasa susah. Jadi maknanya depa pun duduk atas, depa tak duduk atas kepala Rasulullah SAW, duduk ke tepi dinding ni. Dia dengan isteri dia duduk ke tepi, takut duduk di atas kepala Nabi SAW kan. Ini disebut dalam sirah lah maknanya kan. Sehingga satu malam tempayan air di atas tu pecah. Bila pecah, air tadi maknanya mengalir, maka dia takut air tadi menitis ke atas Nabi SAW. Mereka letak selimut mereka tadi, keringkan air, malam tu tidur dalam kesejukan. Besok dia minta Rasulullah naik duduk atas kan, dia duduk di bawah. Ini cerita Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, Khalid bin Zaid. Kata dia,
Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, laula annakum tuznibun, jikalau kamu semua tidak melakukan dosa, la khalaqallahu khalqan yuznibun, nescaya Allah Ta'ala akan cipta makhluk yang melakukan dosa, fayastaghfirun, lalu mereka beristighfar di atas dosa tersebut, fayaghfiru lahum, maka Allah Ta'ala ampunkan bagi mereka. Jadi Allah Ta'ala ni suka nak bahawa kita ni mohon keampunan kepada dia. Sebab tu adalah hadis yang kita baca, seorang yang dalam perjalanan tadi, ketika dia turun rehat, tiba-tiba dia kehilangan unta dia, kenderaan dia, dan segala bekalan dia di atas belakang kenderaan tadi. Maka nak buat apa? Makanan pun tak ada, minuman pun tak ada, kenderaan pun tak ada, nak pergi mana? Sambung tidur je lah. Sambung tidur. Tunggu mati je. Tunggu mati. Tidur pula. Jaga-jaga tengok. Kenderaan dia tadi ada dekat dia, segala makanan, segala alat bekalan semua ada, tak hilang sikit pun. Maka dia melompat seronok, dia terkejut, dia kata, ya Allah, engkau lah hamba-Ku, akulah Tuhanmu. Kan? Akhta'a di syiddatil farah, dia tersilap kerana tersangat seronok, tersangat gembira. Padahal perkataan itu perkataan kufur. Engkau lah Tuhan, engkau lah hamba-Ku, akulah Tuhanmu. Terbalik. Kan? Sampai orang ni bila dia seronok sangat, dia jadi tersilap. Nyawa dapat balik lah. Jadi kata Nabi SAW, lallahu asyaddu farahan, Allah Ta'ala lebih gembira dengan taubat hambanya yang bertaubat lebih daripada orang lelaki-lelaki tadi. Ya, Allah Ta'ala suka. Ini sifat Allah Ta'ala yang layak bagi kebesaran Allah Ta'ala. Sifat Allah tadi ada sifat farah. Jadi makhluk pun dia berkata, mana boleh kata macam tu? Dia berkata makhluk pun ada gembira juga. Allah Ta'ala gembira. Jadi Allah dengan makhluk sama, kita kena beza. Tak boleh terjemah makna gembira, dia berkata. Habis tu kalau kita kata Allah Ta'ala hidup, kemudian nak terjemah Allah jadi apa? Kita tanya dia, Allah ni wujud, dia kata wujud. Dia kata wujud lah. Habis tu wujud Allah sama dengan wujud kita kan? Tak sama lah. Macam itulah sifat yang lain. Jadi payah sangat nak faham. Kan? Bila payah nak faham, kita buat kias macam tu lah. Ini kias kan? Kias yang sahih lah. Kias yang sahih, bukan kias yang tak sahih. Kias yang sahih, kita kata Allah hidup, dia pun kata Allah Ta'ala hidup juga. Takkan dia kata Allah tak wujud pun. Kan? Kita kata Allah wujud, tak wujud. Tak wujud, kafir lah dia. Tentu dia kata Allah wujud. Dia sambung pula, bila makan wujud tak bertempat, dia kata. Hak dia semua wujud tak bertempat tu, hak tu tak ada nas pun sebut. Hak tu dia rekah sendiri. Kan? Allah Ta'ala sebut dia di pihak yang atas. Ba'in an khalqihi, berpisah daripada makhluknya, tidak berhajat kepada makhluk dia. Kan? Baik gitu. Tidak ada di atas Allah Ta'ala sesuatu pun. Dia yang teratas. Jadi dia tak berani nak isbat sifat Allah Ta'ala, sifat fauqiyah, sifat atas Allah Ta'ala. Dia tak berani nak isbat. Dia takut menyerupakan Allah Ta'ala seperti makhluk. Dan dia tak fikir pula bahawa dia dah isbatkan sifat wujud Allah Ta'ala tu. Tapi kena tanzih lah, laisa kamitslihi syai'un. Itulah sifat-sifat yang lain. Hak ni dia tak pernah sebut, tak pernah cerita dalam ceramah depa. Kan? Dia tak pernah sebut dalam ceramah depa. Kan? Bila maknanya depa nak nafikan sifat-sifat yang Allah sebut dalam Quran, sifat tangan. Kan? Sifat mata, sifat betis. Kan? Depa tak berani nak isbat sifat-sifat yang Allah sebut ni, yang Rasulullah SAW sebut ni, depa tak berani isbat. Padahal sifat wujud Allah Ta'ala depa berani isbat pula. Sifat mendengar Allah Ta'ala depa berani isbat pula. Takkan depa nak kata Allah mendengar tapi tidak mendengar. Ini maknanya ada tak ada lah. Bila ada tak ada, 1 kali kosong lah maknanya. Matematik kata 1 kali kosong tak ada lah. Nampak tak? Jadi depa sendiri yang termasuk dalam gaung yang depa buat. Begitu. Jadi kita ni ahli sunnah wal jamaah yang hakiki. Kena sebut yang hakiki lah. Mengisbatkan apa yang Allah isbatkan mudah. Senang.
Kan? Tak ada tafwid. Tafwid apa dia? Tafwid ni maksud dia kata Allah ada tangan tapi tak ada makna, tangan tak ada makna. Habis itu Quran ni turun buat apa? Quran ni turun nak bagi kita faham. Tiba-tiba bila Allah sebut ni tak faham ni. Tak faham ni, habis itu bahasa Arab tu apa dia? Bilisanin Arabiyyin mubin. Kan? Jadi maknanya akhirnya mereka masuk ke gaung yang mereka sendiri gali tadi. Begitu. Isbat macam mana Allah Ta'ala isbat? Sudahlah. Faham makna? Faham makna. Tapi hakikat tidak seperti hakikat. Hakikat tidak seperti hakikat. Hakikat sifat Allah Ta'ala tidak seperti hakikat makhluk. Tidak seperti hakikat sifat makhluk. Mudah sangat. Kan? Depa ahlul kalam ni yang jadi kepala pusing. Kan? Itu cerita dia. Baik. Pendek ya hadis dia, sama dengan makna hadis di atas. Kemudian wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, katanya, kunna qu'udan ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ma'ana Abu Bakr wa Umar radhiyallahu anhuma fi nafarin, faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min baini adhhurina فأبطأ علينا فخشينا أن يقتطع دوننا ففزعنا فقمنا فكنت أول من فزع فخرجت أبتغي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتيت حائطا الأنصار وذكر الحديث بطوله إلى قوله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهب فمن لقيت وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. Rawahu Muslimun. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dia kata, kami duduk, kunna qu'udan, kami duduk bermajlis, duduk bersama dengan Rasulullah SAW, yang di kalangan kami ada Abu Bakar, ada Umar, dan di kalangan ada beberapa orang lagi. Lalu Rasulullah SAW bangun, kan? Dia bangun baina adhhurina, bangun di tengah-tengah kami. Maka Rasulullah pun pergi. Dia pergi, keluar. Fa'abta'a alaina, dia keluar, dia tak main lagi. Kami duduk tunggu, tak terbit lagi. Tak mari lagi. Pergi mana? Dia pun bimbang. Fakhashina, maka kami bimbanglah terhadap Rasulullah SAW tadi. Ayyuqtata'a dunana, bahawa mungkin berlaku benda buruk pada Rasulullah SAW. Takut Rasulullah kena kidnap ke apa ke? Bimbang. Ya? Jadi kami berasa cemas. Tunggu ni, mana Rasulullah ni, tak mari-mari lagi, mana ni, cemas. Kalau kita tengok jam lah, mereka mana jam macam kita tengah kan, tengok jam. Jadi akulah orang yang mula-mula cemas, kata Abu Hurairah. Maka aku pun keluar mencari Rasulullah SAW, sehinggalah aku sampai ke satu kebun, haitan ni bustan, satu kebun milik Al-Ansar, satu kebun kurma lah. Kita kebun sawit lah, kan? Kebun getah, kebun kurma lah dia bang. Maka Abu Hurairah pun menyebutlah tentang hadis secara panjang lebar, tapi di sini ringkaskan. Sampailah kepada sabda Rasulullah SAW. Bila dah Abu Hurairah jumpa dia, Rasulullah kata dekat dia, idhab, pergilah engkau, kan? Sesiapa saja yang kau temui di belakang kebun ini, di luar kebun ini, yang menyaksikan bahawa tidak ada yang layak disembah dengan sebenarnya kecuali Allah, dalam keadaan dia itu yakin hatinya, maka sampaikanlah khabar gembira untuknya dengan syurga. Khabarkanlah dia kepada dengan khabar gembira untuk dia syurga. Hadis riwayat Muslim. Baik, pengajaran daripada hadis. Yang pertama nak cerita tentang begitu kuatnya kecintaan para sahabat radhiyallahu anhum kepada Rasulullah SAW. Sebab apa? Sebab mereka ni mendahulukan Rasul di atas segala-galanya, hatta diri mereka sendiri. Itu yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Macam Umar radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, uhibbuka min kulli syai'in illa min nafsi. Ya Rasulullah, aku mencintaimu lebih daripada segala-galanya kecuali diriku.
Maknanya diri aku dululah, kamu nombor 2. Rasulullah kata, tak. Kamu belum dikira beriman ataupun belum sempurna iman kamu. Belum sempurna. Ya kan? Maka Umar kata, Rasulullah, uhibbuka min kulli syai'in hatta min nafsi. Ya Rasulullah SAW, aku mencintai engkau lebih dari segala-galanya, hatta diri aku sendiri. Engkaulah, kan, melebihi kecintaan aku tadi terhadap yang lain. Maka Nabi kata, ya Umar, sekarang baru. Jadi para sahabat radhiyallahu anhum, mereka teramat mencintai Rasulullah SAW. Sehingga ada sahabat dia teringat, dia pergi jumpa Rasulullah, ya Rasulullah, kan, di dunia ni maknanya kami nak tengok engkau, boleh tengok engkau, kami teringat engkau, boleh tengok engkau. Tapi di akhirat macam mana, kan, engkau berada di syurga yang tertinggi, kami macam mana nak jumpa engkau? Sampai macam tu dia berbimbang, takut tak boleh jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, akhirnya Rasulullah sampaikan khabar gembira kepada mereka bahawa mereka akan bersama dengan Rasulullah SAW di dunia dan di akhirat, dalam syurga. Sebab tu ada sahabat, Nabi kata, sal, minta Allah. Dia kata, as'aluka murafaqataka fil jannah. Ya Rasulullah suruh dia minta, kan dia ada buat tunaikan satu, dia tolong tunaikan satu hajat Rasulullah SAW, dia buat kerja untuk Rasulullah, kan? Rasulullah kata, minta. Kalau kita minta bagi 5,000 kan? Kan, saya nak minta kan satu kontainer emas kan. Nah, jadi dia kata, ni minta apa? Aku minta nak jadi sahabat kau, duduk dekat kau dalam syurga. Nabi kata, tak ada lain ke? Tak ada hal lain. Tu boleh kata, tu ya. Nabi kata, a'inni ala nafsika bi kathrati sujud. Bantulah aku atas dirimu dengan memperbanyakkan solat. Maka maqal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak duduk dekat Nabi kena banyak solat. Maksudnya solat sunat lah, solat fardu kita dah buat dah. Ya, sunat tadi kan, tatawwu' tadi. Begitu, perbanyakkan sujud. Boleh duduk insya-Allah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Baik. Dan begitu mereka para sahabat ni begitu hendak menjaga keselamatan Rasulullah SAW, dan depa ni bimbang kalau depa ni tak nampak Rasulullah SAW depan mata depa, dia cukup bimbang. Ingatlah satu kisah dalam perang Uhud. Satu perempuan radhiyallahu anha, dia ni selepas perang Uhud diberitakan kepada dia bahawa ayah dia mati, suami dia mati, anak dia mati. Dia tanya apa? Rasulullah macam mana? Rasulullah macam mana? Dia berkata Rasulullah SAW baik. Dia kata, aku tak boleh, mata aku tak sejuk, saya aku tak tengok sendiri Rasulullah SAW. Maka ditunjukkan kepada dia Rasulullah SAW. Maka dia kata apa? Kullu musibatin ba'daka jalal. Kullu musibah ba'daka jalal. Dia kata, ya Rasulullah, segala musibah yang menimpa selepas engkau semuanya remeh, ringan. Kan dia kematian suami, kematian ayah, kematian anak tadi dalam perang Uhud. Dia kata macam tu. Segala musibah selepas engkau adalah biasa. Maksudnya kalau musibah menimpa engkau, maka itulah yang begitu menekan jiwa, yang mengharukan jiwa. Tapi kalau yang kena kepada keluarga diri sendiri, itu juga menyedihkan, tapi tak seperti kesedihan apabila Rasulullah SAW ditimpa musibah. Itu sahabat radhiyallahu anhum. Dan cerita kita tengok dalam perang Uhud, kita dapat hikmah dia, kita dapat melihat para sahabat radhiyallahu taala anhum macam mana mereka tadi melakukan perkara yang menzahirkan bahawa mereka benar-benar mencintai Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah dah jatuh luka-luka tadi kan, maknanya musyrikin tadi memperhebatkan serangan, mereka memanah dan sebagainya, baling tombak dan sebagainya. Sahabat-sahabat lagi tahan dada. Dia kata Rasulullah, nahri duna nahrika.
Kan? Leherku menjadi benteng kepada lehermu. Maksudnya Rasulullah duduk belakang saya, biar leher saya kena panah. Rasulullah jangan dipanah. Itu maksud di situ zahirnya kebenaran dakwaan para sahabat radhiyallahu anhum dalam kecintaan mereka terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pengorbanan tadi, pengorbanan. Sehingga kita baca kan tentang perang Uhud. Sehingga sahabat-sahabat kan bila dah dengar Rasulullah dah mati, maka longlai habis. Tapi Anas bin An-Nadhr, pak saudara kepada Anas bin Malik, kan, dia kata, kan, nak hidup apa lagi Rasulullah dah tak ada dah. Kita nak hidup apa lagi? Kan? Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas jumpa dia, atau Sa'ad bin Mu'az jumpa dia. Dia kata, kamu nak pergi mana ni Anas? Dia kata, inni asyummu raihatal jannah duna Uhudin. Ya, aku menghidu bau syurga di belakang bukit Uhud. Jom, dia kata, jom. Kata Sa'ad, aku tak mampu nak buat macam mana Anas buat. Dia kata, Rasulullah dah wafat, apa kita nak tunggu lagi? Jom kita ikut. Ya. Jadi perang sampailah orang cincang dia, orang tak kenal langsung jasad dia kecuali saudara perempuan dia. Ya, mak saudara Anas. Ya, dia tengok, dia kenal Anas An-Nadhr tadi dengan jari dia. Muka tak boleh kenal dah. Muka tak ada, habis dah, cincang lumat habis dah. Sahabat-sahabat radhiyallahu anhum macam tu, mana dia menzahirkan kecintaan mereka kepada kepada Nabi SAW, menzahirkan kecintaan mereka. Itu dah dia terjemahan yang mereka terjemahkan dalam perbuatan mereka. Tak ada lagi kan generasi yang begitu mempertahankan Rasulullah SAW daripada generasi para sahabat radhiyallahu anhum. Tiba-tiba datang Syiah duk kafirkan sahabat. Kan? Maka baliklah kepada mereka kekufuran tersebut. Kemudian hadis menjelaskan tentang al-imanus sahihu yudkhilul jannah. Iman yang sahih, yang tidak ada unsur kesyirikan, itu yang akan memasukkan ke dalam syurga. Tak kira lah sama ada masuk syurga terus, kan? Terus masuk syurga ataupun kena masuk neraka dulu nanti, kan? Lepas tu masuk syurga. Tak kira lah. Tapi kita tak maulah masuk neraka. Walau sahih. Walau sahih kita tak nak lah neraka jahanam tadi, minta jauh lah. Kan? Tu dia. Doa. Allah Ta'ala ajar kita berdoa. Rabbana srif anna azab jahannam inna azabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarran wa muqama. Minta Allah Ta'ala palingkan kita daripada azab neraka Jahannam tadi. Tak ada siapa yang boleh bersabar di atas siksaan neraka tadi, kan? Jadi in tasbiru aw la tasbiru, kamu sabarkah kamu tak sabarkah, memang sakit neraka Jahannam tadi, kan? Tak boleh nak buat apa dah, kena sabar. Sabar pun sakit, memang tak boleh sabar, kan? Nak buat macam lari pun tak boleh, kan? Kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha. Setiap kali mereka ni nak keluar, nak lari keluar dari neraka Jahannam, dihumban balik dalam neraka Jahannam. Tak boleh lari dah, kecuali sampai masa Tuhan menghendaki, kan? Orang yang ada iman sebesar zarah dalam hati dia, Allah akan keluarkan daripada neraka Jahannam. Allah akan masukkan dia ke dalam syurga dengan limpahan kurniaan rahmat Allah Ta'ala tadi. Kemudian hadis menjelaskan tentang dianjurkan, kan? Dianjurkan kita ni menyampaikan khabar gembira yang menyeronokkan hati kawan kita. Kalau ada apa-apa khabar gembira kepada kita, kan, untuk kawan kita, kita ni kalau boleh kita nak yang pertama sampaikan khabar gembira kepada kawan kita. Kan. Oi, aku nak abang kat apa hari ni ya? Pasal aku dapat berita saya hari ni COVID ni seorang je kena. Betul ke ni? Betul. Bakat sujud syukur. Kan, mana tahu kan di satu hari nanti. Kan? Tak tahulah bila kan. Jadi maknanya COVID tadi orang istihar kata tak ada, habis dah. Kena 3,000, sihat 4,000. Tu dia kan. Main mana 4,000 lagi?
Kan? Jadi kita pun Masya Allah seronok. Jadi kita jadi nak beritahu ke kawan kita pun forward. Jangan forward lah ni, orang tipu banyak. Kan? Kita duk forward dah, pemain tangkap kita. Kan? Ini cerita dia. Baik. Apa pun kita berdoa lah kepada Allah Ta'ala. Allah angkat musibah ni cepat-cepat. Tapi kalau still macam tu, kita anggaplah bahawa dia adalah ujian. Allah nak angkat darjat kita, Allah nak kifaratkan dosa-dosa kita, Allah nak cuci habis dosa kita. Kan? Itu lah kan. Jadi minta Allah Ta'ala selamatkan kita, insya-Allah dunia dan akhirat. Hadis yang seterusnya masih lagi dalam babur raja'i an Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam tala qaulullah azza wa jalla fi Ibrahim sallallahu alaihi wasallam rabbi innahunna adlalna katsiran min an-nasi faman tabi'ani fa innahu minni, sampai habis hadis. Kita sambung lagi lah insya-Allah di masa yang akan datang biiznillah taala, insya-Allah wa bi taufiqihi. Cukuplah untuk malam ni apa yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, kesilapan saya dan kejahatan syaitan. أقول قولي هذا أستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات أستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.